Buletin 1.30 8 September bersama saya Marsila Hasan. Tajuk utama tengah hari ini. Pilihan raya kecil Balakong, Seri Setia 5 jam berbaki, peratusan keluar mengundi rendah. Juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah sahkan satu kerusi parlimen akan dikosongkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setakat jam 12 tengah hari tadi, peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Seri Setia hanya mencatatkan 28%. Peratusan itu dilihat masih rendah berbanding anggaran SPR yang menjangkakan 70% pengundi akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Angka itu diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu kenyataan. PRK Dun Seri Setia menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan PH Halimi Abu Bakar dan calon PAS Dr. Halimah Ali. Sebanyak 18 pusat pengundian dengan 109 saluran bagi pilihan raya kecil Dun ini dibuka mulai jam 8 pagi. Ini bagi membolehkan 50,722 pemilih berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka. Semua pusat pengundian akan ditutup pada jam 5.30 petang ini. Manakala pusat penjumlahan undi akan dilakukan di Dewan Sivik Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Keputusan dijangka diumumkan seawal jam 9 malam dan selewat-lewatnya pukul 10 malam. 4 September lalu, 2,770 pengundi berdaftar mengundi awal membabitkan anggota tentera serta pasangan juga anggota polis. Bagaimanapun, bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar, seramai 749 pegawai dan anggota polis ditugas memantau proses pengundian PRK Dun Seri Setia hari ini. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din berkata, pegawai dan anggota terbabit ialah daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dan Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Sejak jam 4 pagi tadi, pihak polis telah memastikan keselamatan di tempat mengundi, lalu lintas serta keselamatan kawasan. PDRM turut dibantu anggota rela. PRK Dun Seri Setia menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan Halimi Abu Bakar dan calon PAS Dr. Halimah Ali susulan kematian penyandangnya Profesor Dr. Syahrudin Badarudin akibat kanser usus. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama Juliana Syahrin di Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil Sipot, Petaling Jaya. Silakan Juliana. Marsila, jika pagi tadi saya berada di SK Kampung Lindungan, kali ini saya berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sipot, di mana kedua-dua itu adalah dua daripada 16 pusat pengundian yang menyediakan 109 saluran bagi membolehkan lebih 50,000 pemilih menunaikan tanggungjawab mereka mengundi untuk PRK Seri Setia ini. Seperti yang sedia maklum, SPR menetapkan sasaran 70% pemilih yang berdaftar keluar mengundi, namun setakat ini dimaklumkan bahawa jumlah itu masih belum dicapai. Apapun, bersama saya ketika ini adalah Timbalan Pengurusi SPR Tan Sri Othman Mahmud. Baik Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh kongsikan jumlah terkini berapa peratus yang keluar mengundi untuk PRK Seri Setia dan juga PRK Balakong. Alhamdulillah, pada pagi tadi sehingga pukul jam 1 tengah hari tadi, jumlah yang keluar mengundi bagi Seri Setia adalah sebanyak 31%. Bagi Balakong agak rendah sikit, 28%. Dan angka ni masih lagi kita rasa rendah lah. Kerana sasaran kita adalah 70% sehingga masa ataupun tarikh tutup, masa yang tutup pengundian. Dan sekarang ada 4 jam lagi untuk pengundi-pengundi menunaikan tanggungjawab. Jadi kita menyerulah kepada yang belum keluar menunaikan tanggungjawab untuk keluar segera untuk membuang undi, kerana sekarang pun nampak cuaca pun tak menentu. Sekarang pun dah ada hujan yang nyai.
tapi masih boleh boleh bergerak untuk datang. InsyaAllah keadaan di sini tenang, tidak perlu menunggu lama. Kalau datang terus masuk dan terus boleh mengundi. Itu mungkin boleh Tan Sri jelaskan daripada lawatan Tan Sri di beberapa pusat mengundi ini bagaimana perjalanan PRK kali ini, Tan Sri? Setakat ni alhamdulillah tidak ada insiden-insiden yang serius berlaku di semua tempat. Ianya berjalan dengan sempurna dan teratur. Cuma adalah sedikit tadi ada masalah di kawasan sini. Ada bunyi bising di luar. Tapi kita dah minta supaya pasukan penguatkuasa kita termasuk polis dan juga penguatkuasa kita untuk meredakan keadaan, dan alhamdulillah nampaknya keadaan telah kembali normal dan terkawal. Dan saya menyerulah sekali lagi kepada calon-calon dan juga kepada penyokong-penyokong untuk bertenang, dan bagi masa untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab masing-masing tanpa ada ragu dan gentar. Sepatutnya jarak peraih undi itu dengan pusat pengundi ini berapa? Apa syarat-syarat atau kekangan? Dia tidak boleh berada sebenarnya dalam kawasan 50 meter daripada kawasan pengundi. Tapi kalau lebih dari 50 meter pun kita tidak benarkan untuk mereka berkempen dan sebagainya. Dan hari ini hari Sabtu, ada yang cuti, ada juga yang bekerja. Dan hari ini juga mungkinlah sebab mungkin belum ramai yang datang, ada yang pergi kenduri kahwin, ada yang nak balik kampung dan sebagainya sebab ada cuti panjang, cuti yang panjang. Jadi mungkin bagi yang mereka bekerja tu ada peruntukan yang membolehkan mereka keluar untuk mengundi. Di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya, majikan harus mesti membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk keluar mengundi. Dan kalau misal katanya ada halangan daripada para majikan untuk pekerja dia keluar mengundi di bawah peraturan perkara 25, itu menjadi satu kesalahan yang boleh didenda RM5,000 atau 1 tahun penjara. Jadi saya rasa majikan kita ni pun very professional. Dia mesti benarkan pekerja-pekerja dia untuk menunaikan tanggungjawab. Kerana kalau majikan membenarkan pekerja-pekerja dia keluar mengundi, itu adalah sebahagian bertanggungjawab majikan, dan dia juga menyumbang untuk negara. Baik. Terima kasih banyak Tan Sri. Doakan agar perjalanan selepas ini sehingga waktu pengumuman nanti. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri. Baik, itu tadi Timbalan Pengurusi SPR Tan Sri Othman Mahmud. Baik, PRK Sri Setia ini dilakukan susulan daripada kematian penyandangnya Profesor Dr. Syahrudin Barudin pada 2 Ogos lalu akibat barah usus. Dan di PRK Sri Setia ini melibatkan pertemuan antara calon Pakatan Harapan Halimie Abu Bakar dan juga calon PAS Dr. Halimah Ali. Baik, saya kira sekian saja laporan dari saya di SK Sekolah Jenis Kebangsaan Sipot ini. Kembali dulu ke Sri Pentas. Terima kasih Juliana Syahrin langsung dari Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil Sipot, Petaling Jaya. Baik, dan bagi proses perjalanan PRK Dun Balakong, Syahira Izzati Yaakob ada ulasannya. Silakan Syahira. Sejahtera, terima kasih rakan setugas. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Ceras Perdana antara lokasi bagi pusat pengundian pilihan raya kecil N27 Dona Balakong. Dan bagi mengulas mengenai perjalanan proses pengundian pada hari ini, bersama saya ketika ini kita bertuah kerana bersama saya ketika ini adalah Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR iaitu Datuk Muhammad Ilyas. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Bulletin 130. Sihat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh cerita sikit mengenai perjalanan hari pengundian setakat ini. Okey, untuk hari ini di Dun Balakong, SPR telah melawat 4 pusat mengundi. Yang pertamanya kita telah pergi ke SJKC Balakong, kita pergi ke SMK Perimbun, SK Bandar Tun Hussein 2 Ceras, dan di sini SMK Ceras Perdana. Bermula pada jam 9 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan kita melihat daripada pemerhatian SPR bahawa perjalanan di pilihan raya di Dun Balakong ini berjalan dengan lancar dan teratur walaupun ada sedikit hujan, tetapi ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga jam 12 tengah hari tadi, mengikut statistik yang kita dapat, peratusan yang keluar mengundi untuk Dun Balakong adalah sebanyak 25% sahaja. Oleh itu, SPR ingin menyeru semua pengundi-pengundi yang layak
di Dun Balakong supaya keluar beramai-ramai sebab kita ada lagi 4 jam setengah sebegitu untuk keluar menjalankan tanggungjawab mereka dan mengundi untuk memilih calon yang mereka nak mewakili mereka ke Dewan Undangan Negeri. Bagi pihak Datuk sendiri, di pihak SPR ada tak sebarang pesanan mungkin bahawa dokumen yang diperlukan ke atau macam mana kepada pengundi di luar sana? Kita telah membuat banyak hibahan kepada semua pengundi. Yang pertamanya menyemak mengenai pusat mengundi mereka, saluran mengundi dan sehingga ke bilangan mengundi. Dan bawalah kad pengenalan supaya memudahkan proses mengundi. Kalau ada maklumat yang disebutkan tadi, mereka tidak perlu ke Barung, boleh terus ke saluran dan mencepatkan proses pengundian yang boleh dibuat di saluran. Baik Datuk, terima kasih banyak. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan untuk pengetahuan penonton, PRK Dun Balakong ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan Wong Siew Kee dan juga akan ditentang oleh calon MCA Tan Chee Tiong, dan seramai 62,219 pengundi berdaftar layak membuat undi di Dun. Baik, terima kasih Syahira Izzati Yaakob atas laporan itu tadi. Pagi tadi, calon MCA bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Balakong Tan Chee Tiong membuang undi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Batu 11 Ceras. Beliau yang tiba seawal 7.30 pagi diiringi isterinya Connie Chin 38 serta ibu bapa dan 2 anak perempuannya. Chee Tiong bagaimanapun memaklumkan hanya akan mengundi jam 9 pagi dan beliau selesai mengundi jam 9.20 pagi tadi. Manakala calon DAP Wong Siew Kee yang bukan anak tempatan turun padang meninjau pusat pengundian. Sebanyak 129 saluran dan 17 pusat mengundi dibuka bagi Pilihan Raya Kecil Dun Balakong untuk membolehkan 62,188 pemilih berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka. Sekejap. Saya jangan. 7 lelaki warga Bangladesh dan seorang lelaki tempatan cedera selepas terbabit dalam kemalangan di Seksyen 5 Kota Damansara, Selangor jam 8.45 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din, kemalangan berlaku dipercayai akibat kereta dipandu lelaki tempatan terbabas kerana mahu mengelak bas yang sedang berhenti. Kereta itu kemudian melanggar 7 orang mangsa warga Bangladesh yang sedang menunggu bas di perhentian terbabit. Semua mangsa yang cedera termasuk pemandu kereta itu dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. 2 buah rumah penduduk di Kampung Pasir Panjang, Pekan Pahang rosak akibat ribut kuat petang semalam. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Pahang, Kolonel PA Zainal Yusof, kejadian ribut berlaku kira-kira jam 5.20 petang. Susulan angin kuat dan hujan lebat, sebuah rumah hampir 50% musnah dengan kerosakan di bahagian dapur, bilik air dan stor menyimpan barang. Manakala sebuah rumah lagi rosak di bahagian atap. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Di Klang, sebuah kilang besi di Jalan Dato' M. Selativen, Kampung Jawa, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bomba yang menerima panggilan jam 3.05 pagi menghantar 4 jentera bersama 37 anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam, Andalas dan Kota Raja ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor berkata kebakaran membabitkan sebuah kilang kelas B musnah 100%. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. Satu kerusi parlimen dari PKR akan dikosongkan minggu depan bagi memberi laluan kepada Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding. Pendedahan itu dibuat calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang menyifatkan Datuk Seri Anwar akan kembali semula ke parlimen tidak lama lagi. Menurut Rafizi, usaha menjadikan Datuk Seri Anwar sebagai ahli parlimen bagi melengkapkan kerja keras mereka untuk melihat Datuk Seri Anwar yang sudah menang tanpa bertanding sebagai Presiden PKR menjadi Perdana Menteri. Katanya terdapat suara sumbang yang mempersoalkan Datuk Seri Anwar bukan sesiapa, bukan ahli parlimen dan hanya bekas panduan. Sehubungan itu, katanya ada satu kerusi parlimen yang akan dipilih untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar kerana ada ramai ahli parlimen yang sudi menawarkan kerusi mereka. Supaya kerajaan negeri Selangor kuat. Lepas pilihan raya ini,
8 hari bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam pada itu mengesahkan 1 kerusi parlimen akan dikosongkan bagi memberi laluan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding di kerusi berkenaan. Pengesahan itu dibuat selepas beliau melancarkan tabung rakyat Palestin di Putrajaya pagi tadi. Katanya walaupun pengumuman rasmi belum dibuat tetapi kerusi parlimen berkenaan sudah dikenal pasti. Dan ada wakil rakyat daripada PKR yang menawarkan untuk mengosongkan kerusi parlimennya bagi membolehkan Datuk Seri Anwar bertanding sebagai persediaan untuk menjadi Perdana Menteri. Seramai 106 orang daripada 43 keluarga di sekitar Senggarang, Batu Pahat, Johor dipindahkan ke pusat pemindahan sejak malam tadi. Ia berikutan banjir kilat selepas hujan lebat lebih 4 jam di kawasan Terbabit semalam. Selain pertembungan dengan fenomena air laut pasang besar, kawasan yang terjejas Kampung Sungai Suluh Besar, Sungai Ayam, Teluk Buluh, Minyak Beku dan Parit Bugis. Semua mangsa kini ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Suluh Senggarang yang dibuka sejak jam 7 malam tadi. Menurut Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, sehingga kini paras air banjir telah surut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senggarang, Khairuddin Abdul Rahim berkata, kejadian banjir kali ini berlaku selepas 6 tahun lalu ia melanda kawasan berkenaan. Dan ini pula projek tempatan banjir yang bakal siap pada tahun 2020 di Sungai Kampung Pasir Putih, Tawau, Sabah. Pembinaannya didakwa menjadi punca banjir sering berlaku di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Merotai, Sarifuddin Hatta, menggesa projek yang sudah diberi peruntukan RM20 juta melalui rancangan Malaysia ke-11 oleh kerajaan terdahulu perlu disegerakan. Jadi kalau ini tidak dibuat dan tidak disegerakan, pasti akan berlaku begini lagi, berulang-ulang. Jadi yang masalahnya sekarang rakyat ini tidak mau tunggu sampai 2020. Rancangan Malaysia ke-11 ini, fasa ini sampai 2020. Ada 2 tahun lagi, takkanlah 2 tahun kita mau hadapi perkara yang sama begini. Kesian orang-orang di Kampung Pasir Putih ini. Jadi kita harap peruntukan yang ada 4 juta ini yang sudah ada dalam Trust Fund Kerajaan Negeri dan akan ditambah pada Januari 2019 4.5 juta lagi. Jadi kita harap ini dapat disegerakan. Masalah banjir sering dihadapi penduduk setiap kali hujan lebat sejak tahun 2010. Ujarnya pampasan yang dianggarkan berjumlah RM7 juta perlu diagihkan dengan segera kepada 149 pemilik rumah yang bakal dirobohkan bagi projek pembesaran sungai. Semalam, kira-kira 100 rumah di Blok A dan Blok B, Kampung Pasir Putih, Tawau, dinaiki air berikutan hujan lebat berlarutan lebih 5 jam. Turut terjejas Kampung Merotai Besar, Kampung Langsat, Kampung Pakalan, Kampung Kijang, Kampung Iban, Kampung Jagung dan Kampung Durian. Laporan luar negara. Seorang remaja Palestin ditembak mati tentera rejim Israel ketika pertempuran terbaru di sempadan Gaza lewat malam semalam. Bilal Kafajah, 17 tahun, ditembak di dada dalam satu demonstrasi yang diadakan di Timur Rafah. Sekurang-kurangnya lebih 200 penunjuk perasaan lain cedera akibat terkena tembakan tentera Israel. Ribuan penunjuk perasaan sekali lagi menghampiri sempadan tersebut semalam untuk membantah sekatan Israel ke atas Gaza. Ini merupakan insiden terbaru dalam kejadian terbaru sejak beberapa bulan lalu. Sejak tunjuk perasaan meletus 30 Mac lalu, sekurang-kurangnya 174 penduduk Palestin telah dibunuh rejim Zionis di Gaza. Kerajaan Myanmar dalam satu kenyataan lewat malam semalam menolak dengan tegas keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC yang mengatakan mereka memiliki bidang kuasa untuk menyiasat pengusiran etnik Islam Rohingya dari Myanmar. Satu kenyataan daripada pejabat Presiden Myanmar, Win Myint, menolak keputusan ICC sebagai keputusan prosedur salah dan merit meragukan dari segi undang-undang. Keputusan Mahkamah Berpusat di The Hague itu membuka jalan kepada pendakwa raya ICC untuk meneliti lanjut jika ada bukti mencukupi untuk memfailkan dakwaan terhadap mana-mana pegawai Myanmar. Myanmar tidak menjadi ahli ICC atau anggota Statut Rome yang mematuhi ICC. Walau bagaimanapun, Bangladesh mempunyai keahlian Mahkamah Dunia itu dan pengusiran menyeberangi sempadan membolehkan ICC melaksanakan bidang kuasanya bagi menyiasat nasib etnik Rohingya.
Dalam pada itu, jurucakap kerajaan Myanmar berkata pihaknya tidak akan menjawab panggilan telefon media untuk mengulas lebih lanjut sebarang persoalan berhubung keputusan ICC itu. Beliau turut berkata pihaknya akan memberi kenyataan rasmi tidak lama lagi. Pengasas bersama dan pengerusi eksekutif Alibaba Group Holding Limited, Jack Ma, bakal bersara dari syarikat gergasi e-dagang itu. Menurut laporan The New York Times, beliau ingin menumpukan perhatiannya kepada kerja-kerja kebajikan dalam pendidikan. Bagaimanapun, Ma akan kekal dalam lembaga pengarah syarikat itu dan akan turut membantu pihak pengurusan. Beliau memulakan Alibaba pada tahun 1999 sehingga ia berkembang menjadi gergasi internet bernilai berjuta-juta dolar. Ma yang merupakan orang ketiga terkaya di China menurut senarai jutawan Forbes pada 2017 menegaskan pengundurannya itu bukan satu pengakhiran namun titik permulaan satu era. Alibaba yang diasaskan oleh 18 orang diketuai Jack Ma kini mempunyai lebih daripada 66,000 pekerja tetap. Pada Jumaat lepas, nilai syarikat e-dagang terbesar di China itu ditutup pada $420 bilion Amerika. Sukan kita mulakan dengan bola sepak. Aksi persahabatan antarabangsa pasukan kebangsaan malam tadi berkesudahan Malaysia kecundang kepada Taiwan. Beraksi di gelanggang lawan Stadium Perbandaran Taipei, tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-13 menerusi Wu Chunqing. Gawang negara bolos sekali kedua selepas rehat menyaksikan Chu En-li mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-53. Barisan yang ditampilkan pengendali Tan Cheng Ho dilihat boleh memenangi perlawanan pada mulanya. Menerusi penguasaan bola disertai ancaman yang ditunjukkan berbanding lawan. Namun keadaan padang yang ditanggungi air ternyata menjejaskan tempoh permainan skuad negara selain menyebabkan berlakunya kesilapan-kesilapan yang membuka ruang buat Taiwan menghukum. Kekalahan 0-2 menamatkan rentak tanpa kalah Harimau Malaya dalam dua perlawanan dan skuad negara dijadual terbang ke Kemboja bagi satu lagi perlawanan persahabatan Isnin ini. Tenis ATP terbuka Amerika Syarikat. Hari malang buat pemain nombor 1 dunia Rafael Nadal apabila gagal meneruskan saingan di peringkat separuh akhir akibat kecederaan sewaktu pertarungan sengit dengan Juan Martín del Potro. Pertembungan jago Sepanyol dan Argentina itu antara yang menjadi tumpuan bagi skuad keperlawanan akhir. Kedua-duanya saling memperaga permainan menarik menjadikan aksi sengit menerusi mata rapat yang diperoleh. Set pertama berlangsung selama 69 minit sebelum kemenangan berpihak pada Juan Martín del Potro menerusi tie break 7-6. Menerima rawatan awal selepas itu, ketahanan Rafael Nadal yang kembali menyambung permainan terus diuji di segenap gelanggang dengan tentangan hebat lawan. Pemain nombor 1 dunia itu tidak mampu untuk meneruskan lagi aksi dan menutup perlawanan dengan keputusan 6-2 bagi memberikan laluan kepada Del Potro ke pentas perlawanan akhir. Nadal tidak pernah menarik diri dari saingan terbuka Amerika Syarikat dalam kariernya dan ianya berlaku buat kali kedua dalam saingan Grand Slam tahun ini sewaktu suku akhir terbuka Australia Januari lalu. Ia hari yang bersejarah dalam karier Oscar Rodriguez dari Spanyol apabila memenangi peringkat ke-13 Lumba Basikal Lebuh Raya Jelajah Vuelta. Rakan pasukannya bersama Escuadra Morias Jesus Herrada pula mengekalkan jersey merah pendahulu keseluruhan. Saingan yang bermula di kandas Carreño menuju ke Valle de Sabero, La Caberona menawarkan jarak kayuhan sejauh 175.5 km. Peloton besar menempuhi zon pergunungan kali ini sekaligus peluang buat pelumba pendakian menguasai perlumbaan. Paling awal membuat kayuhan pendahuluan jago Poland Rafał Majka yang diekori beberapa pencabar Merhawi Kudus dan Dylan Tuns. Oscar Rodriguez kemudiannya menyertai kelompok hadapan ketika menuju puncak. Kayuhan bertenaga fasa akhir sebelum garisan penamat yang dilakukan Rodriguez tampak membuahkan hasil apabila melepaskan diri dari kumpulan kecil. Penjunan itu membolehkannya melintasi penghujung perlumbaan berseorangan sekaligus meraih gelaran utama yang pertama dalam kariernya. Majka di tempat kedua 19 saat di belakang, sementara Tuns ketiga. Perebutan kedudukan keseluruhan jersey merah masih berjaya dipertahankan Jesus Herrada, namun semakin didekati Simon Yates dengan jurang 1 minit 42 saat. Perlumbaan peringkat pendakian berlangsung selama 3 hari berturut-turut yang boleh menjadi penentu pada juara keseluruhan berdasarkan kelebihan masa yang dicatat. Dengan itu, sekian Buletin 1.30. Kami harap visual ini mampu menceriakan hujung minggu anda. Saksikan apabila dinosaur meluncur ombak. Saya Merslah Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.